Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pengenalan kepada pemasangan elektrik satu fasa. Okey, para pelajar sekalian. Okey, untuk tajuk ini kita telah masuk Koku 2. Okay, apa yang penting di dalam pengenalan kepada pemasangan elektrik ini, kita akan pergi dahulu kepada bagaimana elektrik itu boleh sampai ke rumah kita. Okay, dari mana elektrik itu sampai? Okey, kita pergi dulu kepada bahagian prinsip asas bekalan elektrik. Prinsip asas bekalan elektrik. Okey, yang pertama, prinsip asas ini dapat dibahagikan kepada 3 proses. Yang pertama adalah proses penjanaan. Proses penjanaan. Proses penjanaan ini adalah proses untuk menghasilkan tenaga elektrik. Hasil tenaga elektrik. Bagaimana tenaga elektrik ni boleh dihasilkan? Okey. Begini ya, tenaga elektrik boleh dihasilkan daripada turbin yang diputarkan. Okey. Turbin yang diputarkan, di mana turbin ini akan disambung kepada penjana. Penjana. Bagaimana nak putarkan turbin ini? Okey, sebelum tu apa itu turbin? Okey. Turbin ni dia adalah satu alat ataupun satu binaan mekanikal yang mempunyai bilah. Bisa contohlah macam kipas kan. Dia ada bilah ni. Jadi bila bilah ni kena pada angin atau air atau steam, dia akan berpusing. Ini prinsip asas turbin. Jadi turbin ni yang berpusing ni disambungkan pula kepada satu alat lain yang dipanggil penjana. Jadi bila turbin ini berputar, penjana juga akan turut berputar dan dari situ akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi contoh ataupun tempat di mana proses penjanaan ini berlaku, contoh seperti di stesen jana kuasa wap, stesen jana kuasa wap, lagi stesen jana kuasa, stesen jana kuasa hidro yang menggunakan air. Kemudian ada lagi stesen jana kuasa diesel. Stesen jana kuasa wap, ada lagi stesen jana kuasa wap, dan juga kita ada stesen jana kuasa nuklear.
ini adalah alat yang kita gunakan untuk nak menggerakkan kipas tadi, menggerakkan turbin, dan seterusnya akan menggerakkan penjana untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, ini adalah secara asas bagaimana proses penjanaan berlaku. Okey, ini yang pertama. Prinsip asas bekalan elektrik yang kedua adalah prinsip asas yang kedua adalah proses penghantaran. Proses penghantaran. Proses penghantaran ini berlaku dari kawasan penjanaan kemudian dihantarkan kepada pengguna ataupun diagihkan kepada pengguna. Untuk elektrik tu sampai daripada stesen penjanaan kepada pengguna, di antara itu kita panggil sebagai proses penghantaran. Okey, tenaga elektrik yang dihasilkan dari stesen jana kuasa biasanya akan melalui beberapa peringkat proses penghantaran sebelum diagihkan kepada pengguna. Ini di bahagian penjanaan. Okey. Kemudian dari bahagian penjanaan ni dia akan masuk kepada stesen substation. Okey, jadi di bahagian penjanaan ini kebiasaannya tenaga elektrik yang dijanakan oleh penjana adalah pada kadar 11 kV, 22 kV ataupun 33 kV. Jadi 11 kV ini bersamaan dengan 11,000 volt. 22 kV bersamaan dengan 22,000 volt. 33 kV bersamaan dengan 33,000 volt. Okey. Jadi nilai ni nilai yang sangat besar. Walaupun kita lihat nilai ni sangat besar, tetapi di dalam sistem penjanaan ini masih lagi dikira sebagai voltan rendah. Voltan rendah. Masih lagi dipanggil voltan tinggi, tetapi dengan arus yang rendah. Okey. Voltan tinggi tapi arus yang rendah. Jadi voltan tinggi ini bolehkah terus dihantar kepada pengguna? Okey, jawapan dia tidak boleh, kerana voltan ini masih tidak cukup tinggi untuk dihantar. Jadi penyelesaiannya, voltan ini akan dinaikkan sebelum dihantar kepada pengguna. Akan dinaikkan di bahagian pencawang. Okey. Sini pencawang. Ini bahagian penjana. Penjanaan. Dinaikkan voltannya di bahagian pencawang, kemudian barulah akan dihantar melalui talian penghantaran. Kalau murid-murid selalu lihat, biasanya kita boleh lihat talian penghantaran ni yang tinggi. Yang tinggi biasa kita boleh tengok di tepi-tepi jalan,
di kawasan-kawasan highway, dia ada satu tiang yang tinggi, tiang 3 segi macam ni. Tiang ni kita panggil sebagai, kita namakan dia sebagai pylon, pylon, dan di bahagian atas ni adalah talian penghantaran. Dia bukan hanya ada satu wayar di sini, dia biasanya dia ada tiga wayar lah. Sekurang-kurangnya ada tiga wayar. Okey. Kadaran yang dihantar melalui proses penghantaran ni, kadaran voltan dia adalah sekitar 132 kV atau 275 kV atau 440 kV. Ada juga yang sampai 500 kV. Okay. Kenapa voltan tinggi bahagian penjanaan dah tinggi? Kenapa bahagian penghantaran kita nak tinggi lagi? Tujuan dia adalah untuk mengurangkan saiz kabel dan saiz alat-alat kawalan pada penjana. Jadi bila voltan dia tinggi, arus dia akan jadi semakin rendah. Jadi bila arus menjadi semakin rendah, kita boleh mengecilkan saiz kabel untuk talian penghantaran. Kalau kita ubah nilai ni, kilovolt ni, 132 kilovolt dia akan jadi 132,000 volt. Yang sini 275,000 volt. Dan yang ni 440,000 volt. Okey, nilai yang sangat tinggi. Okey, ini bahagian yang kedua, prinsip asas yang kedua. Kemudian prinsip asas yang ketiga. Okey. Okey, prinsip asas yang ketiga adalah proses pengagihan. Kepada siapa? Kepada pengguna lah. Siapa yang menggunakan tenaga elektrik ni? Pengguna. Kilang, rumah-rumah. Okay. Okey, untuk proses pengagihan ni, okey, pengguna kebiasaannya boleh menerima tenaga elektrik melalui talian atas ataupun talian bawah tanah. Kebiasaannya bagi pengguna di kawasan bandar, pengagihan bekalan elektrik dilakukan melalui kabel bawah tanah. Maknanya kabel tu ditanam di bawah tanah untuk menghantar tenaga elektrik. Kemudian bagi pengguna di kawasan luar bandar, kebanyakannya pengagihan dilakukan melalui talian rentas atas. Maknanya kalau kamu lihat di tepi-tepi jalan, tiang elektrik tu, itu talian rentas atas. Okey, tengok gambar rajah. Okey, bermula dari tadi kawasan penjanaan, kemudian pencawang ni dia menaikkan voltan, kemudian di sini bahagian penghantaran. Okey, kemudian dia akan masuk ke bahagian pencawang. Satu lagi, pencawang. Tujuan pencawang ni adalah untuk menurunkan nilai voltan. Daripada pencawang
penghantaran ni dia akan masuk lagi kepada bahagian pencawang pengagihan. Ini pencawang pengagihan. Ini pencawang penghantaran. Penghantaran. Okey. Pencawang pengagihan yang akan diagihkan. Okey, pencawang pengagihan ni juga dia akan turunkan lagi nilai voltan tadi. Turunkan lagi nilai voltan tadi. Kemudian dia akan agihkan kepada pengguna lah. Okey, siapa pengguna kita? Industri. Elektrik ni paling banyak digunakan oleh industri. Kemudian di kawasan-kawasan bandar, kedai, sekolah, hotel, hospital, okay. Kemudian di kawasan pekan kecil. Biasanya pencawang pengagihan ni dia ada banyak. Okay. Dia ada banyak. Okay. Kalau kita lihat, kebiasaannya kalau siapa yang duduk taman, kamu boleh tengok di situ, kalau taman yang besar-besar, di bahagian masuk taman tu dia akan ada satu pencawang. Kalau kamu perasan, dia akan tulis satu bangunan, dia tulis itu pencawang elektrik ataupun pencawang TMB dia tulis. Itu adalah pencawang pengagihan. Pencawang pengagihan. Okay. Itu dihantar ke kawasan taman perumahan. Okey, jadi untuk hari ini saya terangkan kepada kamu prinsip asas bekalan elektrik. Okey, kita ulang balik tadi. Prinsip asas bekalan elektrik ada 3, iaitu proses penjanaan, proses penghantaran dan proses pengagihan. Proses penjanaan adalah proses untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kemudian tenaga elektrik yang dijana tadi akan melalui proses penghantaran, di mana ketika proses penghantaran ini bekalan voltan akan dinaikkan. Tujuan dia untuk mengecilkan saiz kabel. Jadi penghantaran tadi seterusnya akan sampai kepada proses pengagihan. Di proses pengagihan ini, voltan yang tinggi tadi akan direndahkan, kemudian dihantarkan kepada pengguna, industri, bandar, pekan kecil dan taman perumahan. Ada satu soalan saya nak tanya pada kamu. Okey, di bahagian proses pengagihan, berapakah voltan bekalan elektrik yang digunakan oleh industri, bandar, pekan kecil dan taman perumahan? Siapa boleh jawab? Okey, kita lihat di sini ya. Proses penghantaran sehingga sini 132 kV. Kemudian akan direndahkan ke bahagian pencawang pengagihan. Okey, di bahagian pencawang pengagihan ni bekalan elektrik akan dikurangkan sehingga 11 kV. Okey, 11 kV dan sehingga 415 volt. Okey. Jadi untuk atau lah ni, atau okey. Jadi untuk ke kawasan industri, kebiasaannya di kawasan industri ni dia ada pencawang kecil dia sendiri. Okay. Jadi sebelum masuk ke kawasan industri, kawasan kilang, okay, bekalan ni kebiasaannya dihantar adalah 11 kV. Bekalan yang tinggi. Kemudian sebelum masuk ke kawasan industri, bekalan ni tadi akan dikurangkan kepada 415
volt, mengikut kepada keperluan industri lah. Okay. Jadi di kawasan-kawasan bandar, pekan kecil ni juga, okay, biasa kawasan bandar dan pekan kecil dia akan bekalkan kepada 415 volt. Kawasan taman perumahan juga 415 volt. Okay. Semua ni adalah sistem bekalan untuk tiga fasa yang ni. Tiga fasa. Ini semua tiga fasa. Tiga fasa. Ini tiga fasa. Okay. Jadi daripada tiga fasa ni pula, untuk kawasan perumahan, dia akan convert, dia akan tukar kepada satu 240 volt untuk bahagian satu fasa. Untuk pengguna domestik. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi saya harap para pelajar semua boleh salin nota ni. Dan jika ada sebarang pertanyaan, boleh WhatsApp cikgu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.